dalam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim. Bangkit, 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 bangkit rakyat, bangkit rakyat. undur, 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 undur SPR. undur SPR. Ini mesej jelas. Semua rakyat tahu. Dalam negara, di luar negara. Ya, duduk, duduk. Bahawa penipuan besar berlaku. Minggu lalu, Presiden Republik Indonesia SP Yudhoyono mengundang saya mengadakan pertemuan bincang soal kerjasama dua hala Malaysia-Indonesia, bincang perkembangan serantau, dan bertanyakan mengapa ada bantahan begitu kuat terhadap keputusan pilihan raya umum yang lalu. Saya jawab dan beliau mengerti. Bapak Presiden, bukan saja kami dapat majoriti sokongan rakyat, tetapi dalam sejarah Malaysia, inilah penipuan paling besar, kecurangan SPR untuk mempertahankan penguasa UMNO Barisan Nasional. 1,5 jam saya terangkan kepada seorang ketua negara jiran, pemimpin ASEAN, tentang kebobrokan, penipuan, kecurangan yang berlaku dalam Malaysia. Saudara, ini perkembangan yang baru. Walaupun ada beberapa pertemuan sebelumnya dengan Presiden Republik Indonesia, belum pernah diberi pencerahan begitu. Saya pergi atas undangan Presiden Republik Indonesia. Saya tidak pergi dan singgah Jakarta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. No, no, no. Saya beritahu mesej yang jelas. Kita di parlimen, luar parlimen, tak pernah batas atau melarang atau menolak kemungkinan perbincangan dengan sesiapa juga, termasuk dengan Datuk Seri Najib, pemimpin UMNO dan BN. Tetapi buat cara telus, panggil wakil-wakil rakyat, jemput pimpinan Pakatan Rakyat atau NGO, dan runding cara telus. Tak payah cara sulit-sulit muslihat. Apa yang harus kita takut? Sebab itu saya ulangi, tuntutan kita tidak ada tolak ansur. Kamu tahu ada penipuan, rakyat tahu, dunia antarabangsa tahu. Yang tak tahu hanya bahawa kerat kepala buruk pemimpin UMNO yang kerja dia tipu rakyat. Betul? Jadi oleh demikian, tuntutan kita ini bukan dua. Jelas, we have won the elections. We have a clear mandate. If there was no massive rigging and fraud, there will be clear, enormous support for Pakatan Rakyat. Saudara bayangkan, dengan semua dan segala tekanan penipuan yang saudara semua tahu, kita dapat 51%. Tanpa penipuan, dengan ruang di media dalam negara demokrasi, semua orang tahu. Yang bodoh dan penipu saja boleh nafikan bahawa sepatutnya mandat kita 60% undi popular rakyat Malaysia. Ini yang pertama. Sebab itu kita akan terus dengan bantahan dalam parlimen, luar parlimen, dalam negara dan medan antarabangsa. Ada yang mengatakan, mengapa saya pergi? Mengapa kita bicara dengan pemimpin-pemimpin luar? Kita pergi kerana Indonesia di antara negara yang mengatakan pertahankan demokrasi. Buat apa kita sokong Aung San Suu Kyi di Myanmar? Mengapa Malaysia sibuk pasal demokrasi di Myanmar? Tak tahukah Aung San Suu Kyi ada ruang dalam televisyen Burma? Kita tidak ada 1 minit pun ruang. Lebih teruk
daripada Myanmar. Ini perangai pemimpin UMNO Barisan Nasional yang ada sekarang. Jadi saudara, saya ingin ucapkan penghargaan kepada saudara, terutama pemimpin muda NGO. Ya, kadang-kadang mereka lebih keras, lebih laju daripada kami. Tapi kami tahu rasa derita rakyat, sengsara berjuang dengan pelbagai tekanan. Paling akhir Datuk Husam itu naik Presiden PAS, ditangkap, tak tahu apa tuduhannya, sewenang-wenang. Apa kami ini kuli? Kami ini agak bangsatkah di kalangan pimpinan UMNO? Berapa orang pemimpin UMNO yang bicaranya menghina orang Melayu, menghina orang Cina, menghina agama, menghina hukum, menghina syariat Islam, menghasut rakyat, meminta kami dibunuh. Mana ada tindakan? Saya nak tanya pemimpin-pemimpin polis, apa negara ini dua standar? Kami ini bangsat, hanya pemimpin UMNO yang berharga. Make sure you understand the law, respect the constitution. Sebab itu saudara, kita berhimpun. Ya, rakan-rakan Cikgu Bat dan pemimpin lain tahu, dan saya ucap terima kasih. Walaupun suara setengah-setengah sebahagian daripada polis kasar bukan main, tetapi perhimpunan kita di Padang Merbuk ini diberi laluan tanpa gangguan. Untuk ini saya ucap terima kasih kepada mereka. Saya dapat banyak permintaan daripada penyokong-penyokong kita, Melayu, Cina, India, yang minta supaya ditangguh sebab cuaca tidak mengizinkan. Di Brickfields, Nurul Izzah minta ibu-ibu yang bawa anak kecil pulang sebab takut dengan jerebu ini mengganggu kesihatan. Ramai yang ambil keputusan tidak bersama kerana cuaca tidak mengizinkan kita berhimpun di khalayak ramai. Tetapi bagi saudara yang hadir, saudara yang tahu risikonya, saudara yang tahu harga pengorbanan dan apa arti kebebasan dan kemerdekaan, saya bagi pihak rakan-rakan pimpinan Pakatan Rakyat dan seluruh yang hadir, saya tabik hormat atas perjalanan saudara. Saudara, saya juga dihubungi, dan walaupun kita diberikan izin, cadangannya ialah untuk kita setelah berkumpul kemudian berlarak ke Stadium Merdeka dan berakhir perhimpunan di sana. Saya lebih kurang setuju kerana perhimpunan itu akan menyaksikan perarakan begitu ramai. Saya bincang dengan pimpinan sebentar tadi awal sebelum saya datang. Dengan cuaca yang ada sekarang, dengan keadaannya begini, mereka mencadangkan supaya kita teruskan saja di Padang Merbuk, dan saya setuju. Tapi saya ingin ulang, pada peringkat awal memang saya mengusulkan dari perhimpunan ini dengan persetujuan pihak keselamatan berarah ke arah Stadium Merdeka. Tetapi kerana keadaan dan yang bergerak daripada Brickfields, Masjid Negara, Universiti Melaya, Sogo dan lain-lain, itu bergerak agak lewat dari jadual, sampai di sini pun lambat. Jadi kita ada perubahan sedikit. Saya tidak mau TV3 utusan biasa lah buat apa pun tak kenal. Jadi kita tak peduli mereka. Tapi saya nak jelaskan kerana saya nak honor my commitment. Tapi sudah, yang kita bantah ini harus jelas. Yang saya kesalkan ialah UMNO BN ini sudahlah kalah, sudahlah minoriti, tapi perangai dia tak ubah sikit pun. Sombongnya terus, hina orang terus, fitnah terus, rompak terus. Yang ini yang kita tak boleh terima. Tak ada langsung
ada tawaduknya, humility-nya, rendah dirinya, mengatakan yes, kami dah buat segalanya, tetapi kami dah tewas. Dan sekarang dia perintah, ada kesediaan untuk hunding, bincang dengan baik? Tidak ada. Setiap malam media UMNO BN dia serang kita sebagai penjenayah, pengkhianat, kuli dan hamba. Saya nak jawab satu saja. Kamu jangan buta kenyataan. Kamu tahu dengan segala penipuan yang ada, kamu kalah dalam pilihan yang lalu. Majoriti rakyat bersama kami. Sebab itu, saudara, saya ulang apa yang disebut oleh rakan-rakan. Pilihan raya 13 belum selesai. Mereka hanya guna mantra yang sama. Sudahlah Anwar, dah kalah. Biar kerajaan jalankan kerja. Kerja apa? Kerja rompak. Kerja apa? Naik harga barang. Kerja apa? Bagi 3 bilion sukuk kepada saya Mokhtar. Kerja apa? Bagi bilion ringgit kepada Tauke Judi Ananda Krishnan. Minyak petroleum di pesisiran pantai Sarawak. Itu kerja mereka. Have they changed? No. Is there good governance? No. Is an attempt to clean the government from corruption, abuse of power and arrogance of power? No. Apa pilihannya? Rakyat mesti bersuara dan bangkit. Jadi saudara, saya ulangi, kalau mereka serius, mesti ada kesediaan. Pertamanya, menolak SPR. Nak pertahan apa? Tan Sri Aziz akui, ya, dia gagal kendali. A very simple matter. Black ink. Dakwat kekal indelible ink. Budak tingkatan 3 pun tahu beli dakwat kekal dengan dakwat biru biasa. Ini bodoh, lebih bodoh daripada anak-anak sekolah rendah. Kemudian bercakap dengan sombong dan angkuh timbalan ketua SPR Wan Ahmad. Sombong dia macam ketua cawangan UMNO. Tak malu, kamu penipu, kamu tak layak, kamu dibenci oleh rakyat, kamu bicara dengan sombong dan angkuh menghina rakyat. Ini manusia yang patut didakwa di mahkamah. Jadi perkara pertama, SPR must go. Saya nak bagi tahu untuk Sri Najib, saya nak bagi tahu Menteri Dalam Negeri Zahid Hamidi, jangan ugut rakyat.